Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar? Sobahan khair. Selamat pagi. Sobahan nur. Okey, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan mulakan bahasa Arab tahun 3 buku teks. Awak lihat, awak kena keluarkan dahulu buku ni. Walaupun saya kata saya sertakan kertas, tapi penerangan pembelajaran rujuk buku teks tahun 3. Okey, kita tak payah lengahkan masa lagi. Saya terus nak tunjukkan pengajaran hari ini. Kita buka muka surat buku teks ini, muka surat 1. Muka surat 1. Okey, sebelum tu saya kenalkan dahulu sedikitlah, kita ulang balik, imbas balik. Sebab minggu lepas bahasa Arab 2, kitab Diniyah. Hari ini kita akan pergi pada bahasa Arab 1, iaitu bahasa Arab akademik. Menggunakan buku teks, buku pinjaman. Okey, dalam muka surat ini dia tunjukkan tajuk di dalam tahun 3 ada 5 tajuk. Kalau bulatan biru ini wahdatul ula, tafaddal ilal fasli. Selamat datang ataupun silakan ke kelas. Kita akan belajar dalam pembelajaran barang-barang yang ada di dalam kelas. Dalam muka suratnya bermula daripada muka surat 1 hingga 24. Tetapi pada pelajaran hari ini Ustaz akan mulakan muka surat 1 hingga muka surat 10. Apa yang kita akan belajar pada muka surat 1? Jom kita tengok. Sebelum kita masuk pada muka surat 1, di dalam pelajaran tahun 3 buku teks ini, dia ada watak-watak yang dia lakonkan di dalam kelas ataupun di dalam aktiviti. Antaranya watak-watak tu murid-murid tahun 3 jugalah ni. Dia ada nama dia. Yang pertama Ana Sarah, yang pakai baju biru, jaket biru tu. Kemudian Ana Kumar, baju hijau, t-shirt hijau tu. Okey, kemudian bawah dia lagi Ana Tioh, baju kemeja hijau pucuk pisang. Okey, yang seterusnya baju jaket merah Ana Ahmad. Saya Ahmad. Saya Tioh. Saya Kumar. Saya Sarah. Lagi rakan-rakan yang lain Ana Tony. Saya Tony, jaket belang merah tu. Okey, sebelah dia Ana Mina. Kemudian seterusnya Ana Melin. Dan yang terakhir Ana Fatimah. Okey, watak-watak ni awak akan jumpa nanti. Dia kenalkan dulu diri dia, siapa namanya. Nanti awak akan jumpa dalam pelajaran tahun 3 nanti. Okey, jom kita tengok muka surat sebelah. Ini adalah ulang kaji tahun 3. Ustazah baca secara ringkas. Perbualan, ahlan wa sahlan. Jawapan yang sesuai bila 2 orang lelaki berbual, ahlan bika. Selamat datang maksud ahlan wa sahlan. Jawapan untuk dia, selamat datang kembali. Ayat yang kedua, ni gambar lelaki ni gambar lelaki yang berbual ni. Okey. So, kena ni baliklah. Dia macam conteng Okey. Okey, baca kaifa haluka? Bagaimana keadaan awak? Bagaimana kesihatan awak? Ana bi khair. Kemudian dia tanya, ma ismuka? Siapa nama awak? Ismi Tioh. Tu tadi watak yang tadi tu, antaranya pada yang dia tunjuk ni. Ismi Tioh. Okey, kemudian perbualan yang kedua, di antara orang perempuan, 2 orang perempuan baju pink dan baju hijau di depan di dalam taman yang sama ni lah. Okey, ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Ini jawapan untuk orang perempuan. Tadi ahlan bika. Perbezaan yang ketara bika. Yang tadi ahlan biki. Seterusnya kaifa haluki. Kalau lelaki berbual kaifa haluka. Soalannya, kalau perempuan kaifa haluki. Jawapannya sama, ana bi khair. Baris bawah kebanyakan orang perempuan guna. Seterusnya ma ismuki. Kalau pelajar lelaki tadi ma ismuka. Ma ismuki, siapa nama awak? Dia jawab, ismi Mina. Nama saya Mina. Okey, jom kita pindah. Jadi itu adalah ulang kaji. Ya Allah. Sorry, saya tak pasti dekat mana ni. Okey, tersilap tekan.
Okey, jom kita tengok muka surat seterusnya. Ini adalah baris atas. Batas saja kita dah pergi EBT dan ubutu baris depan. Kalau ini baris fathah, huruf-huruf hijaiyah berbaris fathah. Ustazah nak awak bacalah. Kemudian huruf-huruf hijaiyah berbaris kasrah, baris bawah, dan huruf-huruf hijaiyah berbaris dhammah, iaitu baris depan. Okey, ini adalah ulang kaji nombor ahada asyara, isna asyara, 11, isna asyara, 12, kemudian salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna, ataupun kita akan sebut ishrun. Itu Ustazah mula dengan 11, 12, 13 sehingga ishruna tadi 20. Ustazah tak ambil daripada wahid hingga asyara, iaitu 1 hingga 10. Kita akan pergi mendalami pada darjah 3 ini bilangan nombor 11 hingga 20. Okey, ini hanya ulang kaji ringkas apa yang ada dalam buku teks. Okey, inilah pelajaran yang awak akan jumpa. Tafaddal ila fasli. Kalau lihat pada gambaran kelas ini, ada guru perempuan dan ada 4 orang murid. Dalam dekat papan putih tu dia akan kenalkan huruf kha dan huruf sin. Dan awak akan masuk dalam tajuk yang pertama ini, huruf kha dan huruf sin. Apa penggunaan huruf kha dalam perkataan bahasa Arab dan apa juga penggunaan huruf shin di dalam perkataan bahasa Arab. Okey, kat sinilah yang Ustazah nak tunjukkan. Pada pembelajaran hari ini kita akan kenal dan kita akan mengenal, membaca dan memahami huruf-huruf kha berbaris atas, iaitu fathah, berbaris bawah kasrah, dan berbaris depan dhammah. Contoh kat sini gambar aja ni khashabun. Khaf berbaris fathah, khashabun. Contoh perkataannya. Yang kedua sebelah dia kha kasrah. Khimarun. Khimarun. Kalau boleh ikut Ustazah lah sebut supaya awak jelas sebutan kha berbaris bawah. Khimarun. Tadi khashabun. Kha yang berbaris dhammah, iaitu baris depan. Khurujun. Khurujun. Maksud dia kat situ keluarlah. Tengok gambar raja yang bawah. Gambar raja yang bawah, dia nak tunjuk ke awak kha fil awal kalimah. Kha fil awal kalimah. Maksudnya tulisan kha awak akan guna dalam perkataan ini, duduk perkataan kha itu di awal perkataan. Contoh perkataannya kharufun. Kharufun. Gambar yang kedua, kha di tengah-tengah perkataan. Nakhilun. Nakhilun. Iaitu wasat. Di tengah-tengah ni wasat. Wasat fil kalimah. Al-huruf wasat fil kalimah. Huruf di tengah kalimah. Gambar yang terakhir, kha fil akhir kalimah. Kha berada di akhir perkataan. Contohnya matbakhun. Matbakhun, iaitu dapur. Okey, jom kita tengok gambar yang ada bola tu. Ini contoh lagi kha, kedudukan kha dan huruf kha yang ada di dalam perkataan. Contohnya khamsatun. Khamsatun. Selain kha itu berbaris fathah, kha ini fil awal kalimah. Kha berada di awal perkataan. Gambar yang kedua, bola tu yang kedua, bakhilun. Bakhilun. Kha di tengah-tengah dan juga berbaris kasrah bawah. Yang terakhir, yatbukhun. Yatbukhun. Kha berbaris dhammah, kemudian berada di akhir, fil akhir kalimah. Okey, kita lihat gambar kedua. Ini masih berkait dengan sebutan huruf kha, tetapi bezanya kha alif. Kemudian yang kedua kha ya. Yang ketiga kha waw. Kalau awak faham kha alif,
kha ya, kha waw adalah kha yang dimasukkan huruf mad. Alif, waw, ya. Apa beza dia bila masukkan huruf alif, waw, ya? Sebutan kha akan panjang 2 harkat. Hukum mad kalau kita belajar dalam Iqra. Contoh, saya tunjukkan dia gambar cupcake kan? Ada tingkat pink, tingkat oren, tingkat hijau kan? Awak tengok dari atas. Contoh pertama, gambar cincin. Khatamun. Sebutan yang dicantumkan khatamun. Dia tunjuk perkataan demi perkataan. Suku kata lah kalau bahasa Melayu, suku kata. Khatamun. Okey, gambar kedua. Ra dari atas ke bawah rajisun. Bukan ji, khi. Rahisun. Maaf, saya tersilap. Rahisun. Rahisun. Khi kena panjang. Kalau yang tadi gambar cincin tu, kha kena panjangkan kha. Khatamun. Yang kedua, rahisun. Kena panjangkan 2 harkat. Gambar yang terakhir, suhurun. Pada gambar ini dia tidak terangkan baris atas bawah depan. Dia kenalkan huruf kha bersama dengan alif, dia akan panjang. Huruf kha bersambung dengan ya, dia akan panjang. Huruf kha bersambung dengan waw, dia akan panjang. Okey, jom kita baca latihan pada gambar raja belon di bawah. Belon kuning dan belon hijau. Cuba bezakan sebutan dia. Tengok sebutan pertama. Khalidun. Belon sebelahnya. Kharaja. Apa perbezaan belon kuning dan belon hijau? Belon pertama, kha bersama dengan alif dibaca 2 harkat. Jadi bila macam tu, kena panjang dekat kha alif. Manakala gambar belon kedua, kha-nya dibaca pendek kerana tidak ada alif atau waw atau ya. Jadi kalau awak belajar Iqra memang awak akan pandai. Betul tak? Tetapi di sini menjelaskan lagi dengan lebih mendalam kenapa di situ bacanya 2 harkat ataupun panjang. Kerana adanya huruf alif. Jom tengok gambar belon kedua. Kha bersama dengan ya, jadi dia akan panjang. Bakhilun. Kha yang belon hijau sebelahnya khiyarun. Kha-nya tidak panjang. Kita tumpukan pada huruf kha saja, jangan keliru. Belon yang terakhir, belon kuning dan belon hijau. Bakhurun. Kha bersama dengan waw, dibaca panjang. Khusyu'un. Dibaca kha berbaris depan itu pendek. Okey. Saya nak pindah pada muka surat seterusnya. Okey. Tak apa, ni saya terangkan dulu. Nanti Ustazah bimbing dengan latihan. Okey, sekarang kita akan tengok lagi penggunaan huruf kha tetapi berbaris sukun. Apa baris sukun? Baris mati. Di dalam penggunaan buku teks, dia buat tanda mati tu bulat. Kalau dalam Iqra awak boleh jumpa separuh bulat. Macam C terbalik. Tetapi dalam pengajaran bahasa Arab kitab ini atau buku teks ini, dia tandanya bulat ataupun disebut sukun. Maksudnya tanda mati. Bila tanda mati, kita tengok mim kha mati di atas mahzanun. Sebutannya mahzanun. Kalau boleh ikut mahzanun. Kha kena jelas, sebutannya di kerongkong. Mahzanun. Gambar kedua, mahzanun tu apa? Store, tempat simpanan barang. Okey, kita tengok gambar kedua. Di sini awak akan mempelajari kha bertanda syaddah, iaitu bertanda sabdu. Bila tanda sabdu, maksud tanda sabdu, kha itu ada 2 huruf di dalamnya. Satu kha bertanda sukun, satu kha berbaris atas atau bawah atau depan ikut bacaan ayat tersebut. Tapi pada contoh gambar ni, kha-nya berbaris atas. Yang kedua, kha kedua. Kha pertama bertanda sukun, iaitu bertanda mati. Tengok pada bendera 3 segi tu.
Dia nak tunjuk kha syaddah ataupun kha bertanda sabdu. Sebutannya, bendera pertama sah, bendera kedua kha, bendera ketiga na, bendera keempat tun. Ayatnya sakhanatun, sakhanatun. Jadi hanya belajar huruf kha tetapi dia menerangkan dengan lebih mendalam. Tengok gambar yang kat bawah, gambar kereta api bermula dengan gerabak kuning. Nakhlatun, nakhlatun. Ini dia suruh latih menyebut. Huruf tu tak bersambung, tapi awak tengok huruf yang diceraikan itu berserta tanda baris. Kita nak sebut nakhlatun. Gerabak kereta api warna pink. Bakhorun, bakhorun. Ini kalau perasan, kha ada dua. Kha satu tanda sukun, kha satu lagi tanda baris atas. Sebenarnya ini adalah kha yang bertanda syaddah, iaitu tanda sabdu. Bakharun. Okey, gerabak hijau kereta api ni. Akhlakun, akhlakun. Tanda sukun. Yang terakhir gerabak yang warna biru, sakhara, sakhara. Perasaan kha ada dua, tanda sukun dan baris fathah, bermaksud kha ini bersabdu apabila dia ditulis, iaitu disambungkan. Okey. Jom kita tengok muka surat seterusnya. Ini dalam sudut dia tunjukkan lebih jelas cara menulis huruf kha. Ini Ustazah ringkas je sebab Ustazah akan pergi pula pada latihan menulis di buku. Nanti Ustazah secara ringkas di dalam buku teks. Kha kalau nak disambung pada awal perkataan, kepalanya begitu disambungkan di atas garisan. Ekornya hilang kerana ia bersambung dengan huruf mim. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kha di tengah perkataan. Kalau jika kita nak menulis, depan ada huruf, belakang ada huruf, begitu tunjuknya kotak yang kat tengah dia. Madkhalun, contoh perkataan mim dal, dal tak boleh sambung dengan apa-apa selepasnya. Kemudian ada kha dan ada lam. Cara tulis madkhalun. Ini kita kena berlatih dekat buku tulis. Cuma Ustazah tunjukkan secara ringkas. Gambar ketiga, baris ketiga. Bakhilun. Bersambung dengan ba kat depan dan bersambung dengan ya kat belakang dia. Bakhilun. Kemudian baris keempat, tabahun. Dia tunjuk kha tidak bersambung dengan apa-apa tapi berada di akhir. Dia jadi kha tunggal. Ekor dia ada balik sebab dia tak bersambung dengan apa-apa. Begitu juga baris yang kelima, kha bersambung tetapi berada di akhir. Ekor dia masih ada. Nampak tak dia tunjuk kha-nya? Cuma dia bercantum dengan huruf sebelumnya iaitu huruf ba. Matbahun. Okey? Okey, ini adalah pengajaran huruf shin. Secara ringkas, keadaan dan bacaan dia, penerangannya sama seperti huruf kha, cuma dia ganti dengan sebutan huruf shin. Okey, tengok shin fathah, shin kasrah, shin dhamma dan shin fil awal kalimah, shin fi di tengah tadi apa Ustazah kata? Wasat, wasat. Shin fil wasat, shin wasat fil kalimah. Kemudian shin fil akhir kalimah, fil akhir kalimah. Okey, jom kita sebut. Dekat sini dia lebih melatih kita menyebut perkataan tersebut. Gambar pertama, gambar pokok tu. Syajaratun. Ikut Ustazah. Syajaratun. Mudah je sebenarnya pada shin ni. Cuma shin ni dia di hujung lidah sebutannya sh. Macam kita sebut sh. Macam tu. Lidah awak dan angin yang keluar tu syajaratun. Dia tak boleh sa. Saja tu sin. Dia macam tu. Syajaratun. Gambar kedua, syiarun. Gambar ketiga, syurtiyun. Gambar yang bawahnya syubbah. Syubbakun. Syubbakun. Gambar kelima, min syafa'atun. Min syafa'atun. Gambar keempat, jaishun.
Jaishun. Jom kita tengok yang tak ada gambar pula. Sebab dia nak melatih awak menyebut perkataan dengan tepat. Kotak pertama warna biru. Syaritun. Syaritun. Kotak kedua sebelahnya warna biru. Mishun. Mishun. Kemudian kotak ketiga shibun. Shibun. Dan yang terakhir syurfatun. Syurfatun. Okey, pada shin yang ini sama seperti kha yang sebelum ni. Shin bersambung dengan huruf alif, shin yang bersambung dengan ya, shin yang bersambung dengan waw. Cara baca dia perlu dipanjangkan. Contoh, yang gambar misai, syaribun. Syaribun. Yang gambar kedua, nasyidun. Nasyidun. Gambar yang ketiga, tabsyuratun. Tabsyuratun. Itu apa? Kapo kan? Kapo papan tulis. Okey. Tengok gambar kemah kat bawah, cara menyebut yang betul tanpa bimbingan gambar. Okey. Syari'un. Syari'un. Shin bersambung dengan huruf alif. Kena panjang. Yang kedua, syaritun. Syaritun. Gambar kemah yang kedua, syura. Syura. Sebelahnya syu'ubun. Syu'ubun. Kemah yang terakhir berkait dengan huruf shin. Tabashiru. Tabashiru. Sebelahnya shimalun. Shimalun. Okey. Ada lagi muka surat seterusnya. Okey, yang terakhir shin syaddah dan juga shin sukun. Bertanda mati yang ke atas dan bertanda sabdu yang di bawah. Tengok ditunjukkan satu-satu lebih mendalam huruf bercerai dan huruf yang bersambung. Mash'alun. Sebutannya mash'alun. Mash'alun. Gambar kedua, dolphin kedua tu kasyafatun. 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 Mash'alun tadi apa? Obor. Api tu orang bawa larian maraton ke kan? Tu obor. Yang gambar kedua pengangkap. Persatuan pengangkap. Okey, kita latih yang sebutan di bawah untuk sebutan shin sukun dan shin syaddah. Mishtun. Mishtun. Sebelah dia mishun. Mishun. Yang bawahnya ini dia nak latih awak sebutan, tapi dia tak tunjukkan huruf bersambung. Kalau awak mahir, awak akan boleh sebut dengan tepat. Murasyatun. Ini shin syaddah. Ada shin tanda mati, shin baris atas. Kalau disambungkan. Ini diceraikan, ditunjuk macam mana shin ada dua huruf. Ada dua kali. Murasyahun. Sebutannya murasyahun. Ada yang terakhir. Rasyashun. Rasyashun. Okey. Jadi latihan kita akan pergi. Okey, ni dia ajar lagi satu cara menulis huruf shin. Cara menulis huruf shin di buku tulis. Shin bila dia nak bersambung atau dia di awal kalimah, shin ada 3 gigi tu lengkuk. Tapi ekornya tak sampai habis. Ekor yang terakhir tak ada sebab dia akan sambung huruf yang sebelahnya. Iaitu sebutannya contoh sya bersambung dengan jim rotun. Syajaratun. Shin yang kedua berada di tengah perkataan. Farasyatun. Cara menulis tu ada yang kat depan tu. Sama macam kotak pertama. Kotak ketiga shin di tengah-tengah. Masih tidak jauh perbezaannya. Cuma ada huruf di depan. Rishatun. Yang kotak keempat shin di hujung. Barulah keluar ekor dia yang lengkuk tu. Bila dia belakang tak ada sambung apa-apa, dia akan jadi seperti shin yang asal, tunggal. Rasyashun. Okey, kemudian shin di akhir tapi ada sambungan sebelumnya. Jaishun.
Contoh apa? Jai-shun. Cara tulis dia macam tu. Ini ringkas je. Okey. Salinan nota kita adalah pada muka surat 10. Dalam muka surat 10, ini awak perlu buat salinan nota pada buku tulis BA, buku tulis BA lah. Mari Ustazah tunjuk contoh. Buku tulis BA ni kan Ustazah kata ada 2 bahagian kan. Satu diniyah yang di tengah-tengah. Minggu lepas kita buat salinan jam. Betul tak? Salinan jam. Jadi dia ada di tengah-tengah. Salinan hari ini, muka surat ini 10, dia akan mula di bahagian belakang kulit. Jangan silap. Jangan tersilap. Muka surat belakang kita pernah buat salinan nota mufradat, iaitu nama-nama perkakas ataupun peralatan di dalam kelas. Sambungan dia sebelahnya di muka surat inilah. Awak akan salin salinan ini. Gambar seperti ini. Tetapi bagi pelajar, Ustazah saya tak pandai buat belon. Ustazah saya tak reti lukis. Tak apa. Lukisan itu hiasan sahaja. Ustazah nak tulisan di dalam belon tersebut. Tapi kalau awak berjaya buat belon tersebut, terbaik. Lepas tulis, boleh warnakan lagi. Sama ada warna keliling belon kuning, hijau, biru, purple, terpulang. Yang Ustazah nak tulisan di dalam belon. Contoh, kha, shin. Di tengah-tengah tu belon love tu. Huruf utama yang kita telah pelajari. Huruf kha dan shin. Kemudian pergi pada belon kuning. Bila ada warna, mudah Ustazah nak terangkan. Belon kuning, dia ulang kaji sebutan kha dan shin tetapi berbaris atas. Khashabun syaritun. Belon oranye, ulang kaji kha dan shin berbaris kasrah. Khimarun dan syiarun. Belon biru, ulang kaji kha dan shin berbaris dhamma. Khurujun dan syurtatun. Begitulah belon hijau, ulang kaji dhammah, ulang kaji sukun tanda mati. Belon pink, ulang kaji syaddah, kha dan shin. Belon purple, kha dan shin yang bersambung dengan huruf alif. Belon oranye, oranye ke apa ni? Oranye ke atas tu kuning pekat sikit. Ni Ustazah panggil oranye lah ni. Ulang kaji kha dan ya, tetapi bersambung, kha dan shin bersambung dengan ya. Nakhilun dan nasyidun. Belon biru cair sedikit ni, ulang kaji kha dan shin tetapi bersambung dengan waw. Ustazah akan bantu dekat dengan salinan papan. Tapi inilah pengajaran kita dan kita akan salin dalam buku tulis bahasa Arab di bahagian belakang kulit. Ingat, belakang kulit, bukan di tengah-tengah. Di tengah-tengah hari itu adalah bahasa Arab diniyah. Ini bahasa Arab akademik. Okey? Selesai sudah kita punya pengajaran pertama, mengenal pasti, mengenal tanda baris dan sebutan bacaan yang tepat. Okey, kertas latihan Ustazah. Kertas Ustazah tu Ustazah akan bekalkan video yang kedua supaya tidak ada kekeliruan. Selesaikan dahulu salinan ini. Jadi Ustazah akan bekalkan video yang kedua untuk kita buat latihan pada kertas yang telah dibekalkan. Okey, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Belum tamat lagi Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ma'assalamah wa ilal liqa'.